Assalamualaikum Cik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Iqbal daripada Pertubuhan Kasih Niloufar. Okey, kami nak buat sedikit orang kata apa, interview lah dengan Cik berkenaan dengan Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah. Okey, boleh tak Cik bagi tahu background Cik dan juga secara ringkas berkenaan fungsi SPJM ataupun Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Rafi Undertaker. Sebab apa Undertaker? Kerana saya memiliki diploma Embalming and Undertaker yang saya ambil ketika menuntut di sebuah kolej di Manila, Filipina. Background saya merupakan lulusan pengajian syariah dan undang-undang, dan juga saya merupakan pengetua Mahat Tahfiz Nur Fatah dan memiliki beberapa rangkaian perniagaan lah di bawah Nur Fatah Group. Melalui SPJM ini, NGO yang kami tubuhkan ini, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia nama dia ni, adalah untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Kita kata kurang berkemampuan ni, kita punya fokus ialah orang yang tak mampu. Adapun kita meletakkan cas juga kepada orang-orang yang berkemampuan, kerana dana yang kami terima ini adalah dana sumbangan awam untuk fokus kepada mereka yang tak mampu. Jadi bila mereka yang ada kemampuan, maka mereka perlulah jelaskan kos yang terlibat, sebab kita nak bertindak adil dengan orang yang menyumbang. Selain daripada itu, sebagai persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam, kami tubuhkan sejak tahun 2017. Jadi kurang lebih 4-5 tahun sebelum berlakunya COVID ni pun ada banyak kes-kes besar yang kami dah kendalikan. Antaranya kes Darul Ittifaqiyah yang terbakar melibatkan 23 kematian guru dan pelajar tahfiz di Kramat. Kemudian kes 6 anggota bomba yang mati lemas di Puchong, dan termasuklah kes jenazah tsunami di Palu, Indonesia tahun 2018 yang melibatkan kematian yang banyak. Maka persediaan ini sebenarnya telah kami bersiap sedia daripada awal sehinggalah berlaku pandemik ini. Inilah tujuan kami tubuhkan untuk memudahkan urusan kematian. Sekiranya berlaku kematian yang banyak ni, kita dah ada satu tim yang kuat dan bersedia. Itu dah antaranya. Oh, tandanya bukannya setakat Malaysia sahaja, that mean luar negara pun. Betul. Selain daripada pengurusan jenazah Islam, kita juga memberi bantuan untuk pengurusan jenazah bukan Islam, iaitu dari sudut bentuk logistik, iaitu dari segi kenderaan, dari segi keranda, dari segi pengawitan mayat, dan juga penyediaan dokumentasi, dan apa saja perkara yang melibatkan upacara adat keagamaan mereka, kita tak bercampur. Maknanya hanya sekadar logistik sahaja. Selain daripada itu, pengurusan jenazah warga asing yang nak bawa balik ke luar negara, ataupun pengurusan jenazah orang Malaysia kita yang meninggal di luar negara nak bawa balik ke Malaysia, itu juga diuruskan oleh pihak kami. Untuk soalan kedua, dalam keadaan COVID-19 ni, apakah perubahan besar secara teknikal dalam pengurusan jenazah yang dihadapi oleh pihak tuan? Baik, dalam COVID-19 ni, kita melihat perubahan tu dari sudut pengurusan jenazah itu sendiri, sebab kita tidak melibatkan prosedur biasa, iaitu 4 rukun: mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dia hanya melibatkan proses tayamum, yang mana jenazah ni tak boleh disentuh langsung, hanya diletakkan di dalam 2 body bag plastik, kemudian ditayamum di atas body bagnya, kemudian tak ada dikafankan. Ada tempat yang kafan, ada tempat yang tidak kafan, ikut pada hospital. Kemudian solat dan terus dibawa ke tanah perkuburan tanpa waris perlu ikut, dan juga tidak boleh melihat wajah jenazah tu, tak boleh nak peluk, pegang macam mana jenazah biasa. Ini perubahan besar. Dan kita pula yang menguruskan ni pula perlu memakai set PPE, yang mana itulah cabaran bagi kami untuk mengendalikan jenazah dengan berpakaian PPE dalam keadaan yang pelbagai, hujan, panas dan sebagainya. Apakah perbezaan kelengkapan jenazah untuk jenazah lain dan juga jenazah COVID-19 ni? Adakah benda tu ada perbezaan ke ataupun equipment yang sama? Dia berbeza daripada kalau ikut peralatan tu. Jenazah ni perlu diletak dalam body bag plastik, 2 body bag plastik, dan hanya menggunakan tayamum saja, debu tanah. Dan kain kafan pun hanya menggunakan sekitar 2 helai ataupun 3 helai. Maknanya itu sahaja, tanpa diletakkan cendana, kapal barus, kapas tidak digunakan sebagaimana prosedur jenazah yang biasa. Okay.
Kalau jenazah biasa sebenarnya berapa kafan yang digunakan? Kalau jenazah biasa, kita menggunakan 3 lapis kain, kita ada kapas, kita ada baju dan juga serban dan sebagainya lah. Itu lebih kepada orang kata apa, cara nak mencantikkan lagi kain kafan tu. Untuk soalan keempat, berapa orang yang diperlukan untuk menguruskan satu jenazah masa COVID dan berapa masakah yang diambil untuk pengurusan satu jenazah COVID? Kalau di dalam bilik prosedur untuk tayamum solat, sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang, sekurang-kurangnya. Maknanya lebih baik. Dan biasanya dia akan tetapkan sekitar 5 orang atau 6 orang untuk berada dalam bilik tu. Dia hanya melibatkan proses tayamum, kemudian angkat jenazah di atas kain kafan, kemudian terus solat. Itu saja. Tapi di kubur pula memerlukan tenaga yang ramai, sebab kita nak mengambus tanah kembali, dan itu melibatkan lebih kurang sekitar 5 hingga 9 orang, ikut pada tempat. Kadang-kadang tanah ada tu ada yang menggunakan big hole, yang dia tolak tanah senang je, jadi tak perlu ramai pun. Ada yang menggunakan tangan, itu yang memerlukan perkhidmatan yang ramai lah. Itu antara siapakah orang yang terlibat. Itulah pekerja-pekerja tanah kubur tu sendiri, waris-waris dan juga pihak kesihatan, pejabat kesihatan daerah dan pihak NGO kami sendirilah biasanya yang akan terlibat. Dan masa yang diambil tu lebih kurang macam tuntutan jenazah daripada hospital sehinggalah ke tanah perkuburan lebih kurang 2 hingga 3 jam. Sebab apa? Melibatkan banyak pihak. Dia prosedur dia sekejap saja, tak payah tapi kerana banyak pihak, melibatkan pihak forensik, melibatkan pihak PDRM, PKD, pejabat kesihatan daerah, pihak kubur, maka benda ni yang menyebabkan kadang-kadang urusan tu jadi lambat dan sebagainya. Okay. Untuk yang penggali kubur dan juga yang bertugas di bahagian tanah kubur lah, adakah mereka memakai PPE juga ataupun dikecualikan, macam mana? Untuk mereka yang bertugas nak kebumikan jenazah, maknanya masa dia gali tak ada masalah. Nak masukkan jenazah, dia perlu memakai full lengkap PPE. Jadi itu prosedur biasalah. Maknanya kalau dah selesai, maknanya setelah selesai dalam 10 minit jenazah dikebumikan, barulah kita benarkan waris-waris untuk masuk ziarah tanah kubur tu. Okey, untuk soalan kelima, berapa dan apakah hospital yang SPJM bertanggungjawab dalam menguruskan jenazah? That mean dalam pertubuhan ni berapa hospital yang cik? Okey, kalau melibatkan HQ kami di SPJM Pusat ni, melibatkan seluruh hospital di Lembah Kelang. Maknanya mana-mana hospital ataupun waris yang meminta kami bantuan, kita akan datang untuk hantar bantuan. Dan dalam masa yang sama, kami merupakan sebuah SPJM yang peringkat kebangsaan. Jadi kita ada banyak cawangan di setiap negeri, dan semua hospital di dalam Malaysia ini kami bekerjasama untuk menguruskan jenazah, mengikut dengan kami NGO SPJM dan juga dengan rakan-rakan gabungan NGO yang lain. Untuk soalan ke-6 pula, bilangan jenazah yang perlu diuruskan SPJM sehari dari awal pandemik ini melanda hingga ke hari ini dengan kes kematian yang sangat tinggi. Kalau ikut tahun lepas, kematian tu amat sedikit. Kadang-kadang sebulan sekali ataupun seminggu tu dapatlah sekali kes. Jarang. Maknanya kes kematian tu jarang. Tapi bila bermulanya daripada bulan April, saya, kes kematian semakin meningkat dan kami menguruskan setiap hari jenazah. Pada awalnya sekitar 2 jenazah, 3 jenazah sehari. Tapi kalau hari ini kita uruskan sehingga 30 kes sehari jenazah COVID saja, dan average untuk pengurusan jenazah biasa dengan pengurusan jenazah COVID lebih kurang 20 kematian COVID, 1 kes biasa saja. Maknanya itu average yang kata setiap kematian mesti melibatkan COVID sekarang ni. Dan mujurlah kami ni dah bersedia dengan kelengkapan van jenazah melalui kenderaan kami sendiri. Kita ada 15 van jenazah dan rakan gabungan lain lebih kurang dalam 30 atau 40 van jenazah. Dan kita juga memiliki sebuah terak khas COVID-19 yang kami ubah sesuai. Itulah terak yang 3 tan, yang ada chiller, penghawa dingin lengkap semua, dan memiliki rak untuk meletak mayat yang boleh membawa sekali jalan. Ini sebagai persediaan sebab dijangkakan kematian akan meningkat lagi. Baru ni pun dah 200 lebih, dia akan meningkat mungkin akan 300 hingga 400
kita minta jauh lah, tapi inilah ramalan ataupun jangkaan yang akan berlaku berdasarkan situasi kes yang makin bertambah hari ini. Dan inilah persediaan kami. Kalau nanti lori tu dah ready, kita boleh gunakan jenazah untuk sekali jalan ke kubur, memudahkan lagi. Bermaksud Encik pernah ada dalam situasi di mana 2-3 mayat digerakkan sekali ke macam mana? Kalau sekarang ni kami menggunakan van saja. Maknanya macam biasalah, satu jenazah satu van. Jadi masih lagi dalam keadaan terkawal sekarang. Tapi yang akan datang kita tak tahu. Jadi inilah persiapan kita. Memang truk tu memang dah siap sedia dan hanya menunggu masa saja untuk bergerak. Untuk soalan terakhir, apakah sasaran dan pesanan dari pihak SPJM pada rakyat Malaysia untuk kami sama-sama memahami apa yang sedang keadaan urusan jenazah mangsa Covid, lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang? Okey, kita sekarang ni kena faham bahawa kita dalam suasana pandemik dan boleh katakan dalam keadaan darurat yang menyebabkan banyak pengurusan tu pengurusan yang baru. Maknanya benda yang kita tak pernah jumpa sebelum ni diadakan. Jadi pesanan saya kepada waris dan juga rakyat Malaysia khususnya supaya lebih bersikap terbuka untuk menerima sesuatu yang baru ni, kerana ini adalah satu keadaan yang kita perlu hadapinya bersama. Janganlah kerana perasaan kita, memang semua orang sedih bila kehilangan orang tersayang. Jadi menyebabkan kita tak reda jenazahnya itu diuruskan dengan cara begitu begini kan. Kita perlu bekerjasama dengan NGO, dengan kerajaan dan sebagainya supaya jenazah ini dapat disempurnakan secepatnya. Kadang ada waris yang dia nak bawa balik kampung asal, maka benda ni menyebabkan urusan tu terlalu lama. Tapi kerana kan waris nak juga begitu, maka terpaksa kita ikut. Cuma nasihat saya lah lepas ni, kalau ada lagi kematian, supaya di mana dia meninggal, kita kebumilah di situ, permudahkan urusan dia. Yalah, sebab ada juga yang kata kalau meninggal kat situ better tanam kat situ ada. Itu memang kalau ikutkan sunnahnya begitu. Mana meninggal situ ke bumi. Kata Nabi, orang yang meninggal dunia di luar daripada tempat kelahiran dia, maknanya dia akan ukur daripada tempat lahir sampailah tempat dia meninggal tu, itulah seluas syurganya dekat akhirat nanti. So kata-kata akhir untuk Ustaz, ada apa-apa yang Okey, kami daripada NGO Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Kasih Nilofa yang mana menyumbang sebanyak 500 set kain kafan tadi, yang membantu kami dalam usaha untuk membantu keluarga-keluarga yang kehilangan ahli waris, ahli keluarganya dalam musim pandemik ni. Dan kami juga menyeru kepada masyarakat di luar sana yang ingin bantu kami, sama ada menjadi sukarelawan ataupun menyumbang dari sudut kewangan, boleh terus kepada kami punya Facebook ataupun IG Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, ataupun boleh tengok website kami www.spjm.my. Itu saja. Terima kasih.